Okey, pada pendapat saya, graduan degree dan master sekarang perlu cari peluang ke pekerjaan yang setaraf dengan taraf pendidikan mereka. Sebab mereka ni dah bertahun-tahun belajar untuk tamatkan pembelajaran tu, dah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya lah. Jadi, mereka perlu dapatkan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan taraf pendidikan mereka untuk mereka menampung kos sara hidup pada hari ini. Memilih kerja sangat penting sebab kerja pertama kita akan menentukan hala tuju kerjaya kita dalam jangka masa panjang dan juga akan menentukan mutu dan taraf hidup kita. Okay, bagi saya kalau kita ada kelulusan tu agak perlu untuk pilih kerja sebab kita kena consider juga berapa gaji yang dia bagi. Bukan kita nak demand masuk-masuk terus gaji tinggi, tak. Tapi dia lebih kepada kita nak survive untuk hidup. Jadi kita perlu gaji yang berpatutan juga. Pada pendapat saya, waktu sekarang ni, terutama pandemik ni, ramai rakyat yang menganggur memang sukar untuk dapat kerja. Tetapi bagi saya, dari segi pemilihan kerja juga amat penting kerana kita hendaklah mempunyai kehendak, qualifications, experience. Jadi kalau kita ada ijazah, let's say we have a degree, kita sepatutnya dapat gaji minimum yang sesuai dengan qualification kita. Kerana saya tahu macam saya juga banyak komitmen, semua orang ada komitmen masing-masing. Jadi dari segi pemilihan gaji tu amat penting. Okey, itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu pilih kerja ataupun pilih status, yang saya kira pendapat mereka juga akan membantu kita untuk mendalami dengan lebih lanjut lagi tentang perbincangan kita pada hari ini. Ya. Dan Fiza, sudah pun terhubung di talian sekarang ini, kita bersama dengan dua orang tetamu. Yang pertama, tak asing lagi di set wanita hari ini, kita bersama dengan Dr. Aizan Sofia Amin yang merupakan pensyarah kanan program kerja sosial Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, UKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Yana dan Fiza? Sehat, Dr. Aizan. Alhamdulillah. Okey. Yana, hari ini kita sebenarnya bertuah kerana kita ditemani dengan dua figura hebat. Betul. Dr. Aizan, kita memang tahu kehebatannya sebagai seorang pensyarah kanan dan individu ini pula memang ramai dah tahu tentang kehebatannya yang tular baru-baru ini tentang kisah seorang ibu tunggal ini yang sanggup melakukan 7 jenis pekerjaan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya harap saya dapat semangat daripada individu ini. Kita perkenalkan, kita bersama dengan Nurjanah Anwar yang berada di Melaka kita kini. Assalamualaikum. Apa khabar Jana? Salam, sihat alhamdulillah. Jana. Tapi nama popularnya apa tu yang orang kenal? Ijan Danish. Apa macam mana? Ijan Danish. Ijan Danish. Okey. Sekejap lagi mesti tak sabar nak tahu apa antara 7 pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Jana. Tapi Betul. sebelum tu Fiza. Sebelum tu saya rasa kita nak mulakan dengan Jana dahulu. Sebelum kita nak tanya kepada doktor dahulu. Jana, topik kita hari ini iaitu pilih kerjaya ataupun status. Jana sendiri memegang beberapa status. Satu sebagai seorang ibu tunggal dan kemudian untuk meneruskan kelangsungan hidup, Jana melakukan 7 jenis pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan itu yang mungkin dengan kelayakan yang ada tu mungkin tak sesuai, tetapi Jana tak kisah nak melakukannya. Kalau boleh dikongsikan kepada penonton apa antara 7 kerja dan kenapa melakukan sampai 7 jenis kerja ni untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Pertama sekali kerja hakiki tu memang adalah dalam 7 kerja tu. Kerja yang kedua saya buat freelance model. Bermula pada tahun 2015 hingga sekarang. Kerja yang ketiga ialah sebagai party planner yang diwujudkan pada waktu pandemik ni lah. Waktu pandemik, awal pandemik tu saya mula dengan bisnes decoration birthday party sebab saya fikir waktu tu bila dah berlaku pandemik, nak mengharapkan untuk kerja hakiki dengan modeling tu dia dah slow. Okay, untuk so saya perlukan satu kerja yang lain untuk menambah pendapatan dalam masa yang sama sebab kita buat benda ni as minat daripada awal. Yang saya fikir daripada minat daripada tahun 2015 saya memang dah fikir nak buat, cuma saya tak berani untuk tanggung risiko. Dan masa pandemik tu saya dah fikir kita tak boleh nak harap sesuatu tu pada satu fokus je. So saya kena buat fokus lain. Okey. So saya cuba untuk tanggung fikirkan risiko dia, apa akan saya dapat. Macam mana saya nak letak harga, and then macam mana saya nak war-war kepada orang sebab kita tahu di Melaka untuk party planner ni
untuk depo yang besar masih belum ada yang boleh terima. Maksudnya orang Melaka ni dia lebih suka pada benda yang murah. So untuk kita tarik benda tu masukkan, sebab di KL dah biasa dengan selain dekorasi tu yang besar. Selain itu Jana, apa lagi yang dilakukan? Selain itu saya catwalk trainer. Selain itu pengurus futsal. Pengurus futsal ni dia sebagai sukarela sajalah. And then as a choreographer untuk event dalam satu management. Itu sajalah. Okey. Wow, Dan banyak sebenarnya. Kalau nak tahu, sebenarnya Jannah juga merupakan graduan sijil kawanan perniagaan dari College Community Selanda. Dan ini saya kira semangat dan iltizam yang Jannah miliki ini seharusnya kita juga harus ada dalam diri kita. Tetapi secara realitinya, hakikatnya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Jannah. Dan mungkin ini yang boleh diceritakan dengan lebih lanjut lagi oleh Dr. Aizan. Doktor, kalau kita lihatkan sekarang ini, mungkin peluang pekerjaan itu tidaklah sebanyak sebelum ini, apatah lagi dengan keadaan ekonomi sekarang yang disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. Menurut doktor, kenapa masih lagi ada dalam kalangan kita yang terlalu memilih pekerjaan? Adakah disebabkan oleh status mereka ataupun background pelajaran mereka yang tidak selari dan seiring dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka? Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada Yana dan juga Fiza dan semua penonton WHI. Jadi saya melihat perkara ini dalam dua faktor lah, dua aspek. Yang pertama dari segi social acceptance ataupun peer pressure dari segi tekanan rakan sebaya. Sebab kita bercakap dengan pasal tentang generasi milenium, generasi masa kini yang didedahkan dengan TikTok, dengan Twitter, dengan Instagram, yang melihat perkara-perkara yang trending, yang menjadi populariti kan. Jadi apabila kalau mereka memilih mungkin saya tak kata semua generasi begitu, tapi sesetengah generasi muda yang mungkin cenderung untuk memilih kerjaya kerana ingin diterima oleh masyarakat. Mereka melihat kerjaya-kerjaya yang trending itulah yang mereka kejar. Dan mungkin mereka malu kalau mereka sekiranya ada kelulusan yang tinggi tetapi tidak mendapat pekerjaan yang setanding dengan kelulusan mereka. Jadi mungkin nanti rakan tanya kan, sebab kita generasi yang bila kita buat apa-apa kita akan post contohnya di social media kan. Jadi takkan kita nak post kerja-kerja yang mungkin tidak setanding dengan kelulusan kita. Jadi mungkin itu menyebabkan ada generasi muda yang memilih kerjaya. Dan yang keduanya, saya melihat generasi muda kita ni mungkin kekurangan daya tahan atau dinamakan self resilience. Macam kita tengok puan panelis kita ni pun sangat resilient, sangat berdaya tahan, mampu tunjuk kesusahan, kesukaran yang pernah beliau alami. Jadi generasi kita ni kita kurang terdedah dengan kesusahan hidup kerana kebanyakan disediakan oleh keluarga, oleh ibu bapa. Jadi nak menjadi tahan untuk menangani rintangan, kesukaran. Kalau kita lihat macam bola, self resilient ni macam yang penuh dengan angin. Kalau kita lihat bola, yang kalau bola itu tidak ada angin, kalau kita tonton dia, apa yang akan berlaku dengan bola tu? Kelepek je. Okey, tentu dia melepek terus dekat atas lantai. Tapi kalau bola itu diisi dengan angin yang penuh, jadi bila kita lantun bola tu akan melantun balik dan berjaya menangani cabaran atau rintangan yang dihadapi. Jadi itulah saya melihat mungkin generasi muda kita kekurangan daya tahan diri, menyebabkan mereka mungkin takut untuk mengambil cabaran, takut untuk menghadapi cabaran, dan mungkin kalau mereka mengambil cabaran tersebut dan bila menghadapi cabaran, mereka mudah berputus asa. Jadi itulah mungkin cara yang saya lihatlah dalam faktor yang menyebabkan mungkin mereka memilih kerjaya. Saya suka sangat apa yang doktor katakan itu tadi. Antara beberapa faktor lah yang mungkin berlakunya perkara ini sekarang. Contoh dari segi faktor ketahanan, peer pressure dan juga status sosial tu. Kalau dulu kita nak pergi kerja kena naik bas, tapi mungkin generasi hari ini tak ramai yang perlu naik bas ataupun naik kenderaan awam. Mereka mungkin dah ada kereta yang disediakan oleh keluarga, dihantar oleh ibu bapa dan sebagainya. Jadi tekanan untuk mencari duit tu mungkin kurang sikit sebab mereka dalam keadaan yang selesa seperti apa yang doktor katakan tadi. Sebelum kita nak pergi kepada tinjauan doktor, saya nak tanya
satu lagi faktor kepada doktor ini. Adakah walaupun dalam keadaan sekarang ini mungkin ada yang dalam keadaan selesa, keadaan yang sukar untuk mengalami tekanan dan sebagainya, ditambah pula dengan faktor status sosial dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan pandemik sekarang ini, bukan senang untuk mencari ruang pekerjaan seperti apa yang dikatakan oleh Yana tadi. Cabarannya mungkin lebih besar, saingannya lebih banyak kerana hari ini ramai graduan yang cemerlang. Malahan ada juga mereka yang mungkin sebenarnya bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga bagus dari segi practicality-nya ataupun banyak kemahiran-kemahiran tertentu. Wajar ataupun tidak dalam tempoh sekarang ini doktor masih lagi nak memilih kerja. Sebab dalam tempoh pandemik ini survival ataupun kelangsungan hidup itu adalah keutamaan bagi semua doktor. Ya, kalau kita fikirkan kalau dalam keadaan sekarang semua orang pun tertekan kan, yang mana ada kerja mungkin hilang kerja, yang ada kerja mungkin kena potong gajinya dan mungkin graduan-graduan pun sekarang ramai yang menganggur tak dapat pekerjaan kan. Jadi sebenarnya mungkin dalam tempoh sekarang ni memang tidak wajarlah untuk memilih pekerjaan ya. Jadi anggaplah semua kerja yang kita, peluang yang ada itu adalah satu pengalaman yang akan mematangkan kita, yang akan memberikan kita kemahiran yang mungkin kita tak dapat masa kita belajar atau masa kita berada di rumah saja kan. Jadi tidak wajarlah kita memilih kerjaya pada waktu ini. Walaupun perlu dilihat juga kalau dari segi teori psikologi kita memang ada penjelasan mengapa seseorang itu cenderung untuk memilih kerja. Kalau kita tengok John Holland Theory of Career Choice, memang manusia itu dia cenderung untuk memilih kerjaya berdasarkan personality diri mereka. Berdasarkan persekitaran diri mereka. Jadi kita, kalau seseorang itu personality suka bersosial, jadi dia akan cenderung untuk memilih kerjaya yang melibatkan manusia. Tapi kalau orang itu dia tidak berminat untuk bersosial dengan manusia, dia tidak akan memilih kerjaya yang begitu. Dan persekitaran itulah antara juga faktor yang menarik seseorang itu untuk membuat pilihan kerjaya. Dan keduanya dari segi teori Andrews dan teori Andrews teori yang mengatakan bahawa interaksi ibu bapa dengan anak-anak juga boleh mendorong pemilihan kerjaya anak-anak. Kalau kita tengok sekarang ni ramai ibu bapa yang berpendidikan tinggi, alhamdulillah ramai yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi ramai ibu bapa daripada golongan profesional kan. Jadi kalau ibu bapa itu daripada golongan profesional, tentulah anak juga ingin menjadi mereka yang berkerjaya profesional. Betul. Jadi itu mungkin boleh menyebabkan mereka memilih kerjaya kerana dibesarkan persekitaran begitu. Kalau pilih kerjaya itu mungkin penting. Tapi kalau dah jadi terlalu memilih, mungkin itu yang akan menjadikan seseorang itu berada dalam situasi yang orang lihat kenapa dia tak nak kerja. Betul. Doktor jangan campur terangkan semua. Kita nak tanya banyak lagi bersama dengan doktor tadi. Tadi doktor ada sebut tentang persekitaran Yana dan juga cabaran, dan kadang-kadang kita nak memilih kerja ini ada faktor-faktor tertentu dari sudut psikologinya. Tinjauan yang telah pun dilakukan oleh rakan wartawan kita Syifa di Pasar Selayang untuk kita lihat bagaimana agaknya penerimaan warga tempatan untuk melakukan kerja ataupun bekerja di pasar sendiri. Jom kita tengok paparan ini. Lambakan warga asing di negara kita ini telah menyebabkan mereka ini memonopoli bidang kerja di Malaysia. Jika dahulu mereka datang untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan dan juga pembinaan, namun kini mereka mampu menjadi toke di negara kita sejak beberapa bulan lalu. Adakah ini disebabkan oleh rakyat Malaysia sendiri tidak berminat dalam sektor pekerjaan 3D, iaitu kotor, berbahaya dan sukar, ataupun mereka ini tidak mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan gaji di negara kita sendiri? Pandemik COVID-19 telah memberi impak besar kepada semua golongan, terutama bagi sektor pekerjaan yang terjejas seperti perhotelan, pelancongan, perniagaan dan banyak lagi. Bagaimanapun dari sudut positifnya, ia telah berjaya menyelesaikan isu monopoli pekerjaan oleh warga asing di pasar-pasar tempatan seperti di Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Justru pelaksanaan larangan yang dilakukan sejak tahun lalu menyaksikan kini tiada lagi kelibat golongan tersebut dalam aktiviti jualan di kedua-dua pasar itu.
Sambutan pada awalnya amat menggalakkan ketika itu, tak silap saya, pada awal PKP tahun lepas. Jadi kita pun persatuan ada buat interview pada ketika itu di Pasaran Selayang, dan selama lebih kurang 500 orang yang hadir untuk temu duga. Jadi daripada pelbagai latar belakang, termasuk ada yang degree asli pun ada juga, daripada golongan profesional, lepas tu daripada orang cakap jawatan yang tinggi, manager dan sebagainya. Jadi tiada istilah warga tempatan itu tidak suka atau tidak berminat untuk bekerja di sektor yang kotor. Namun jika ada pilihan, that's why ada orang cakap pilihan lain, kerja ofis dan sebagainya, mungkin dia pilih pilihan yang lebih baiklah. Bayaran gaji yang setimpal dengan tenaga yang dikeluarkan telah menyebabkan ramai anak tempatan yang mula terbuka untuk bekerja di sini. Namun beberapa pendekatan lain perlulah diambil bagi menarik minat rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda yang menganggur untuk bekerja di Pasar Borong. Pada anak muda ataupun pekerja tempatan itu sendiri, sebenarnya mereka rasa pasar ini kurang, mereka kurang berminat untuk di pasar ini kerana apa, dari sudut orang cakap kebajikan. Itu yang kurang, kerana dari sudut kebajikan, dari sudut orang cakap perlindungan, daripada sudut sok-sok KSP dan juga banyak perkara lah. Dan benda ini patutnya dititik beratkan oleh kerajaan, bagaimana caranya untuk kita menaikkan ataupun memberikan minat kepada anak muda terutamanya itu sendiri dan warga tempatan untuk mencuburi pekerjaan di sektor Pasar Borong. Bukan sahaja lebih mudah untuk berkomunikasi antara satu sama lain, malahan para peniaga sangat berbesar hati sekiranya warga tempatan sedia bekerja menggantikan warga asing di pasar tersebut. Namun begitu, ada juga pandangan yang menyatakan bahawa sesetengah warga tempatan masih terlampau memilih dan berkira dalam bekerja. Bagi saya, orang tempatan lagi bagus. Sebab orang kita boleh tolong orang kita. Siapa lagi nak tolong kita? Lepas tu daripada segi kerja tu, kita nak suruh, kita nak apa, dia cepat faham. Dia tahu. Kalau boleh yang dekat luar sana tu, datang je Pasar Borong. Ada je kerja. Ada je kerja. Orang dalam pasar ni memang tunggu-tunggu orang tempatan. Memang nak sangat. Ke Malaysia pun masalah gaji tak masalah. Okey, bekerja pun okey. Saya tak kisah. Sebab saya dah biasa. Saya dah biasa. Satu, saya minat. Minat daripada segi perniagaan ni apa semua. Boleh kerja sekarang dengan keadaan COVID dia apa semua. Ya alhamdulillah lah. Kalau ikutkan kerja dia memang tak ada receh. Cuma kita main dengan kotor, basah, air, ikan apa semua tu je. Dan saya wanita pun saya boleh bekerja. Takkan lelaki orang Malaysia tak boleh bekerja. Cuma dia orang macam memilih kerja. Nak kerja yang bagus je. Malaysia dianggap sebagai lumbung emas kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Peribahasa bukit sama didaki, lurah sama dituruni wajar diaplikasikan oleh pihak kerajaan, peniaga dan juga rakyat dalam memastikan bidang pekerjaan ini tidak didominasi oleh warga asing. Paparan yang menarik yang disediakan oleh wartawan kami Syifa, dan akhirnya membuatkan saya terfikir juga, adakah masalah memilih kerja yang kita hadapi sekarang ini hanyalah isu di negara kita ataupun anak muda di Malaysia sahaja? Sebab saya teringat satu kisah yang pernah viral juga, yang mana seorang ini pergi ke kedai makan dan pelayan di kedai makan itu disempat bersembang datangnya daripada Bangladesh ataupun dari Nepal. Kemudian ditanya apakah kelayakan yang dia ada. Di negaranya dia juga memiliki kelayakan yang tinggi, iaitu mungkin dalam bidang IT, dalam bidang computer science, engineering dan sebagainya, tetapi datang ke negara kita menjadi seorang pelayan. Ini yang akan kita tanyakan kepada doktor sekejap sahaja lagi. Tetapi sebelum tu, mungkin Jannah boleh kongsikan juga, Jannah. Memang kalau kita dengar Jannah dengan semangat yang ada untuk melakukan kerja sampai 7 jenis pekerjaan, tetapi akhirnya ia juga berbalik kepada refleksi kepada tahap ekonomi di negara kita sekarang ini yang mendesak ramai orang untuk melakukan lebih daripada 1, 2 ataupun 3 pekerjaan pada satu masa. Dan bukannya ini sesuatu yang terlalu menyihatkan kalau kita lihat dari satu sudut pandangan, tetapi untuk Jannah sendiri, bagaimana sebenarnya Jannah mendapat semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini demi kelangsungan hidup dan untuk keluarga? Silakan Jannah. Okay, saya bermula dengan keadaan yang memang agak sukar lah, sebab pernah ditipu lah dia segi kewangan. Jadi dari situ saya dah rasa dulu keadaan sebelum pandemik.
untuk saya nak mulakan sesuatu tu bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Saya perlu rancang, saya perlu fikir risiko, saya perlu tahu adakah benda ni berbaloi untuk saya, adakah berbaloi untuk sebab saya bekerja hakiki kan. Saya kena cari satu pekerjaan yang betul saya minat dan yang tak, kalau boleh tak mengganggu kerja sendirilah maksudnya. Kalau mengganggu pun masih boleh ambil cuti betul. Saya kena fikirkan apa risiko akan datang, orang cakap apa yang orang cakap, tapi saya kena tolak tepi. So saya kena push to the limit lah saya punya tenaga dengan usaha, dengan saya kena ambil juga risiko tu. So satu yang saya mula dengan buat kesemua kerja ni dalam tempoh masa beberapa tahun ni. Okey. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kalau kita lihat kalau kita buat perbandingan lah macam doktor katakan tadi, Jannah mungkin melakukan perkara tersebut kerja walaupun ada 7 pekerjaan, bukanlah semua 7 pekerjaan itu dilakukan dalam satu masa kan, dalam waktu-waktu tertentu, betul tak Jannah? Tetapi doktor, kalau kita lihat daripada apa yang Uyana kata dan ulas tadi tentang adakah perkara ini berlaku di Malaysia saja ataupun ia turut berlaku di luar negara, dan bagaimana sebenarnya kita nak mengubah persepsi masyarakat, persepsi anak-anak muda hari ini bahawa dalam keadaan ataupun situasi tertentu kita harus memilih mana satu keutamaan ataupun priority yang diperlukan dalam hidup kita, kerjaya itu sendiri ataupun status sebenarnya. Okey, jadi untuk menjawab persoalan ni kan, jadi saya percaya bahawa ketahanan diri itu sangat penting lah. Self-resilient, macam mana kita mendidik anak-anak kita, generasi muda kita mempunyai ketahanan diri. Bila seseorang itu ingin develop atau membina ketahanan diri, pertama dia mesti melalui kesusahan dulu. Kalau dia tidak pernah melalui kesusahan, maka hidup ni senang, teratur, tidak ada cabaran. Jadi dia tidak tahu macam mana nak menghadapi cabaran kan. Jadi saya lihat dalam contoh terbaik yang Puan Nur Jannah sendiri, beliau mengalami satu fasa dalam hidup yang ada kesukaran, cabaran membuatkan beliau bangkit, beliau mengambil risiko, mengambil peluang itu kerana tidak ada pilihan kan. Kerana kalau beliau tak ambil peluang tu, beliau tak take the challenge, mungkin apa yang akan berlaku pada diri beliau dan anak-anak kan. Jadi itu yang saya lihat generasi muda ni, sebab kita terlalu memberikan banyaklah kepada anak-anak muda kita, yang mungkin kita terlupa dalam pada kita nak berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, provide them with everything lah kan. Contoh tu memanglah semua ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi perlu juga kita berikan mereka pendedahan untuk mungkin mendedahkan mereka di awal sekolah lagi. Dengan mereka pergi buat kerja-kerja sukarelawan ke, ataupun buat kerja part time ke. Jadi mereka tahu betapa sukarnya mencari duit, betapa sukarnya untuk hidup dalam masyarakat ni. Ada perkara yang kita perlu ambil tanggungjawab, bukan hanya semuanya diberikan oleh ibu bapa atau keluarga. Jadi bila mereka melalui cabaran-cabaran hidup dalam masyarakat, dalam komuniti, hanya dalam kalangan keluarga sahaja, jadi mereka akan belajar bahawa mereka perlu bijak mengambil peluang. Kalau ada pilihan dalam tempoh pandemik sekarang ni, memang tak boleh pilih kerja, especially yang mana ada pendidikan tinggi, tidak semestinya akan dapat peluang kerjaya mengikut tahap pendidikan. Jadi bila tak ada pilihan, mereka terpaksa ambil peluang yang ada depan mata. Tetapi kalau sekiranya mereka tak ada pilihan, tetapi keluarga akan provide everything. Contoh, kalau tak kerja, ada mak bapak bagi duit belanja. Rumah selesa, ada kereta. Dan itu mungkin akan membuatkan mereka ada tendensi untuk memilih lagi pekerjaan. Saya sendiri dulu pernah menjadi seorang pelayan di sebuah kedai makan. Tapi itu cerita dahululah. Dan kami juga sebenarnya doktor, ada satu lagi paparan berkenaan dengan seorang pekerja pembersihan yang saya kira dapat memberikan ilham dan juga semangat buat kita semua dalam berdepan dengan cabaran pandemik sekarang ni. Jom sama-sama kita saksikan. Kotor, malu dan takut dipandang sirung oleh masyarakat antara faktor yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia enggan bekerja dalam sektor kebersihan. Muhammad Syahril Muhammad Rashid yang sudah pun 16 tahun menyediakan khidmat pembersihan ke rumah, sekolah dan pejabat mengakui bahawa bidang ini tidak ramai diterokai oleh anak tempatan.
Ya, agak susah untuk cari orang tempatan untuk bekerja sebagai cleaner. Mungkin penerimaan pekerja tempatan untuk kerja kebersihan ni memang agak susah sikit. Mungkin disebabkan pandangan orang tempatan ni, mungkinlah saya rasa mungkin kerja ni agak kotor atau susah. Tapi saya tak nafikan ada je pekerja tempatan yang berminat untuk jadi cleaner. Setakat ini, Syahril mempunyai 39 orang pekerja termasuk 14 warga tempatan, manakala selebihnya pekerja warga asing. Menurutnya, skop kerja bukanlah menjadi satu keutamaan bagi dirinya untuk membuka peluang bagi anak tempatan mendapat pekerjaan. Kalau daripada segi masalah bekerja, pada saya pekerja tempatan ni, kalau saya dapatlah pekerja tempatan ni, diorang ni pekerja tempatan ni kebiasaannya dia lebih profesional. Pada saya tak mendatangkan banyak masalah kalau nak dibandingkan dengan pekerja asing. Pekerja asing kita sendiri tahulah, macam-macam mungkin budaya kerja mungkin lain. Selalunya mereka yang memohon untuk bekerja dalam bidang pembersihan ini dalam lingkungan umur 40-an dan berstatus ibu tunggal. Kesukaran untuk mendapatkan khidmat pekerjaan dari orang tempatan, terutamanya anak-anak muda, memaksa Syahril untuk mengambil warga asing bekerja. Pada pandangan saya yang menguruskan sektor servis kebersihan, memang ada setengah rakyat Malaysia yang terlampau memilih pekerjaan. Walaupun saya rasa ada je syarikat-syarikat lain yang offer gaji agak tinggi dalam bidang ni, dalam bidang kebersihan. Tapi masalahnya diorang suka untuk mendapatkan pekerja tempatan. Justru dapat dilihat sebenarnya masih ada rakyat Malaysia yang memilih kerjaya demi menjaga status diri sehingga menyebabkan pekerjaan ini diambil alih oleh orang luar. Satu lagi paparan menarik yang disediakan oleh wartawan kami Syifa, yang saya kira apa yang dikongsikan tadi itu juga menunjukkan kepada kita kadang-kadang ni kerja yang orang rasa tak glamour, tak popular, yang buat kerja pembersihan ini tidak mendatangkan hasil. Sebenarnya apa sahaja pekerjaan, sekiranya kita tidak memilih dan melakukannya sebaik mungkin, insya-Allah rezeki itu akan datang juga. Dan Fiza, saya tertarik untuk membaca salah satu ciapan oleh rakan saya di Twitter, iaitu Izati, yang berkata, best topik WHI hari ini. Tahun lepas plan awal tahun ni nak cari kerja, tup-tup mengandung pula. Badan pun tak larat je kali ni. Tapi ada juga apply jadi pembantu tadika. Pergi interview dia tanya, takkan ada degree nak kerja masak-masak pula? Kita tak memilih, tapi kadang-kadang orang yang memilih nak kita. Ini satu lagi sudut pandangan yang saya kira sebagai majikan yang harus juga kita bincang. Waktu tak cukuplah pula hari ini. Dan banyak sebenarnya nak kita kongsikan tentang persepsi masyarakat juga. Kadang-kadang cara didikan kita juga. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun janganlah kita mengajar anak kita untuk merendah-rendahkan sesuatu pekerjaan yang lain. Itu juga boleh menyebabkan apabila kita melalui proses pembesaran, kita merasakan bahawa ini kerja yang tak profesional, ini kerja yang tak glamour dan sebagainya. Tetapi masa kita amat mencemburui, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita dalam talian ketika yang bersama dengan kita hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Aizan Sofia Amin, pensyarah kanan program kerja sosial Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM, dan juga kepada Cik Nurjanah Anwar. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Stay safe, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kalau kita nak cakap tentang kesimpulan Yana, tepuk dada, tanya selera, kita kena tahulah setakat mana kemampuan diri kita dan apa keperluan diri kita untuk kita memilih antara kerjaya dan juga status. Kita nak berehat dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini bersama dengan Aman Aziz.